Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah baca dah dahulu tentang berkenaan dengan ruh. Ya. Kita sampai muka surat berapa, Ustaz? Muka surat 15 bahagian. Baik, kita baca tentang berkenaan dengan ruh lagi. Belum habis lagi masalah ruh itu. Sekarang saya tengok dalam TV pun cerita hantu banyak sekarang ya. Dah macam-macam hantu kita ni. Kelewon lah, betung lah, niang rapik lah. Ada yang kaitkan dengan ruh. Ruh tak tenang, ruh balik. Betul ke? Betul ke ruh orang mati ni boleh balik malam Jumaat, baca Yasin dengan kita, siap dengan makan tahlil lagi? Betul ke? Baik, kita habiskan masalah ruh pada hari ini insya-Allah. Demikian juga terzahir dalam beberapa hadis kembalinya ruh kepada jasad di alam barzakh dan dibangkitkan daripada kubur. Ada hadis mengatakan bahawa bila mayat masuk di dalam kubur, ruh tadi akan masuk balik dalam jasad mayat itu. Maka orang bertanya, kalau dah jasad, ruh masuk, kan hidup Ustaz? Buat apa dia duduk dalam kubur lagi? Baik dia balik tengok TV. Baik, memang dalam kubur ada hadis sebut ruh itu akan dimasukkan balik dalam jasad dan akan dibangkitkan daripada kubur. Tetapi macam mana dia masuk, macam mana cara dia bangkit, tak sama dengan apa yang kita bangkit sekarang. Tuan-tuan buka dalam kitab Fathul Bari, huraian berkenaan apa yang kita baca ni. Pengarang kitab Fathul Bari kata, bila kita duduk dalam kubur, bila orang selesai je tanam kita, kita akan duduk, kaki berlunjur, badan akan bangun. Ni kepala, ini badan, ni kaki. Macam itu. Cuba buat. Lunjur kaki. Macam itu kan. Tuan-tuan buka dalam kitab Fathul Bari. Tuan-tuan lunjur kaki sambil duduk. Macam tu duduk dalam kubur. Hakikatnya, jasadnya tidur. Tapi Nabi kata, dia tidur, dia duduk macam itu. Bila selesai dikambus orang. Jadi yang duduk itu jasad ke ruh Ustaz? Malah kata dia, jasad ruh itu akan bercakap dengan orang yang datang. Kalau ada anak, dia panggil anak dia. Man, nak mana man? Pa, nak balik ke? Takkan tinggal abang sini pa? Janji sehidup semati pa? Tak ada siapa dengar dia. Jangan tinggal ayah man. Pin, Upin. Sudah tuan-tuan. Lantaknya lah, Ipin nak balik dah, Upin pun nak balik dah. Tinggallah ayah seorang di situ. Dalam kubur ni yang ruh tadi, oi, takkan tinggal aku seorang, oi. Sebab itu adanya talqin itu. Sebab hadis menerangkan bahawa dia boleh berkomunikasi dengan orang di atas. Orang di atas je tak boleh cakap dengan dia. Dia dengar apa orang di atas cakap, orang atas tak dengar apa dia cakap. Malah kata Rasulullah, orang dalam kubur tadi mendengar lebih jelas daripada orang yang hidup mendengar. Apa yang kita cakap di atas kubur, dia di dalam lebih soreh dan sahih mendengarnya. Tak dapat kita gambarkan, melainkan kalau kita mati baru kita tahu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati awal, bagilah tahu kami macam mana cerita. Masalah tak boleh cerita dah. Duduklah dalam kubur. Tak apa Ustaz, kita bekalkan handphone supaya dia dapat telefon balik kita. Tak dapatlah tuan-tuan. Kalau kita buat CCTV Ustaz, CCTV, mayat tu dikebumikan, kita letak CCTV kita. Kita tengok CCTV di rumah. Boleh? Tak boleh. Sebab dia kata apa di sini? Tetapi tidak diketahui tempatnya, macam mana dia masuk.
dan caranya dia berada di dalam badan. Adakah ia bercampur dengan segala juzuk anggota badan, atau padanya tempat yang tertentu? Adakah dia mempunyai darah berjalan, jantung berjalan balik, paru-paru mengepam balik, buah pinggang berfungsi balik? Jawapan dia tak ada siapa tahu. Tetapi yang sahihnya kata Rasulullah, roh itu akan balik kepada jasadnya dalam kubur. Macam mana cara dia? Allah yang mengetahui, kita tak tahu. Pendek kata, kita akan sampai tempat macam itu, saat macam itu. Untuk apa Ustaz? Untuk disoal. Itu baru soalan, tuan-tuan. Belum lagi benda-benda lain. Untuk apa? Untuk dirasakan nikmat kubur atau azab kubur. Kita lalu di atas kubur tu, kita rasa tenang. Sebenarnya bukan tenang kubur. Kita duduk di atas kubur tu, kita rasa damai. Tuan-tuan kalau agak-agak susah hati, pergi kubur, tenang. Tapi sebenarnya penuh dengan jerit pekik yang kita sendiri tak dapat gambarkan. Yang dengarnya binatang. Binatang dengar. Mayat ketika diusung ke kubur, mayat menjerit. Yang dengar binatang. Jin dan manusia tak dengar. Kalau jin dan manusia dengar, pengsan manusia. Pengsan. Sebab itu sunat pada kita mengusung mayat ke tanah perkuburan. Iskandar Zulkarnain, ketika dia mati, dia suruh orang depakan tangan dia macam itu. Jangan tudung mayat dia. Duk kapan-kapan ni terjatuh tangan dia, terkulai tangan ni, orang duk usung. Dia tak bagi orang tudung mayat dia. Bila orang tanya pada dia, kenapa tuan pesan macam ini? Supaya aku nak tunjukkan pada hamba rakyat, aku ni raja, menguasai negara yang banyak, tetapi aku mati tak ada apa yang aku bawa. Tangan aku terkulai pun aku tak boleh angkat balik ke atas. Dia mengajar orang sampai dia mati pun masih memberi pengajaran pada orang. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Pelajar saya umur 75 tahun, bekas guru besar, 75 tahun umur dia. Mengaji ni tak pernah miss. Siang malam pagi petang mengaji. Naik motor, saat naik motor jaguh, saat naik motor skuter. Main mengaji pakai sepet hitam, naik motor jaguh. 75 tahun. Tak pernah tinggal semayang jemaah. Meninggal pun ketika semayang jemaah. Semayang subuh, tengah tahiyat akhir, Allah jemput dia. Tengah tangan tu angkat dia, syahadu Allah, mati tu. Orang bagi salam, dia tak bagi salam. Kejut rebah, bawa keluar, tak ada dah kot ni. Orang tak puas hati, orang hantar juga ke hospital. Mati tengah semayang, tuan-tuan. Orang yang baik, tabiatnya baik, kelakuannya baik, insya-Allah mati pun Allah jemput dalam keadaan baik. Tuan-tuan tak teringin mati macam cikgu ni? Tengah tahiyat akhir, sembahyang subuh, isteri dia kata tak sihat ustaz, Pak Haji tak sihat, tapi dia nak pergi juga sembahyang. Jantung ada, semua ada, nak pergi juga berjalan kaki pergi. Tengah sembahyang tu, Tok Imam beritahu saya tengah sembahyang tu dengar dia batuk ustaz, duk batuk kongkang. Kawan sakit jantung. Tak apalah, habis semalam semayang kita bagi salam, dia tak bagi salam. Bila kita kejut dia, bum tumbang. Ni yang cara mati yang begitu menyeronokkan hati dan telinga mendengar dan menghayatinya. Jadi kalau mati dalam keadaan baik macam ini, tuan-tuan, insya-Allah mati pun tengah semayang. Ini mati minum todi ni, mati balik tikam nombor, semayang tidak apa tidak. Tuan-tuan bayangkan ruhnya macam mana. Berkata Imam Al-Haramain, sesungguhnya ruh itu jisim yang amat halus, lagi sangat hening, yang hidup pada zatnya yang mesra dengan segala jisim yang kasar ini, seperti mesranya air dengan pokok kayu yang hijau, yakni kayu yang hidup. Dalam badan kita ini ada ruh
rapatnya roh dengan jasad, tulang, daging, urat kita, macam mana rapatnya air dengan pokok. Dalam pokok ada air tapi tak nampak air tu. Dalam pokok menjala-jala air, menyiramkan seluruh dahan, cabang, ranting, tunas, daun. Tapi di mana dia air dalam pokok tu? Kita tak nampak pun. Kita tebang satu pokok kayu yang keras, yang besar, 2-3 pemeluk. Bila kita tebang dia, kita tak perasan pun dalam pokok kayu itu ada air. Dengan air itulah memberikan kehidupan pada pokok itu. Begitulah dengan roh. Roh ni sebati dengan kita, sebab dia satu jisim yang seni, jisim yang sangat halus, jisim yang tak nampak. Menurut Imam Malik, roh seseorang itu rupanya seperti rupa jasad. Seolah-olahnya beliau mengambil dalil daripada hadis peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad. Sesungguhnya pada malam itu Nabi Muhammad bertemu dengan sekalian Nabi dalam Masjid Baitul Maqdis dan di atas tiap langit, padahal kesemua mereka itu adalah roh juga seperti rupa jasad mereka. Di sini Imam Malik sebut tentang hadis Imam Bukhari. Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi, roh para nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa ketika Nabi perjalanan Isra' dan Mi'raj di Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Baitul Maqdis itu jatuh pada tangan Yahudi pada tahun 1967. Tahun 1967 jatuh. Sebelum itu Yahudi tak berani lagi usik Baitul Maqdis. Dia bermula daripada tahun bila? 1089 apabila berlaku perang salib. Kerajaan British, orang British berjaya menewaskan orang-orang Islam dan mereka mengambil negara Palestin. 1089. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi beberapa ratus tahun selepas itu berjaya mengambil alih semula Baitul Maqdis dan Palestin daripada tangan-tangan orang-orang Kristian daripada perang salib. Semasa pemerintahan British itu pun sudah ada usaha-usaha untuk membawa orang-orang Yahudi di Eropah untuk kembali menetap duduk di negara Palestin. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi rampas balik kota Baitul Maqdis ini. Yang ni yang kita kekurangan pejuang-pejuang seperti Saladin ini ataupun Salahuddin. Apa yang Salahuddin buat sehingga boleh mengalahkan kerajaan dalam perang salib, kerajaan Kristian ini? Menyatu padukan seluruh umat Islam daripada Jordan, Syria, daripada Mesir. Semua kota-kota Salahuddin Al-Ayyubi, semua kotanya menjurus ke arah Baitul Maqdis. Semua menjurus ke arah sana. Tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan tengok kota Salahuddin di atas bukit, kota yang sangat kuat, yang sangat kukuh, masjid yang sangat cantik, kota yang sangat tinggi, duduk di atas bukit, nampak jauh di sana tu Baitul Maqdis. Sebelum Salahuddin membina kotanya itu di negara Mesir, dia telah pun berjalan daripada Iraq turun ke Iran, turun sampai ke negara Jordan, turun sampai ke Syria, naik balik ke Mesir, baru bercakap soal untuk merampas mula Baitul Maqdis. Apa yang dia buat dulu? Dia menyatukan seluruh pemimpin-pemimpin orang Islam untuk lawan Yahudi, lawan Kristian dalam perang salib. Barulah berjaya. Saya 2 minggu lepas ada satu ustaz dalam kuliah subuh, dia tibai saya. Dia kata Ustaz Kazim tu tak sokong usaha memboikot barangan Yahudi. Ustaz Kazim tu tak sokong kita boikot barangan USA. Ini ustaz tak boleh pakai. Saya, masa bila saya tak sokong boikot Yahudi? Ustaz ni dengar ke ceramah saya? Dia kata Ustaz Kazim ni ramai pengikut dia perempuan, cukup taksub dengan dia. Ustaz jenis ni tak boleh pakai.
Ini bengong punya ustaz. Masa bila saya kata jangan boikot Yahudi punya barang, tuan-tuan? Dengar balik CD saya bulan lepas. Saya kata saya sokong 100% untuk memboikot barangan-barangan Yahudi dan Nasrani USA. Tetapi saya kata usaha memboikot itu kalau tidak mengikut cara Rasulullah, kita bimbang dia tak lama memboikot tu. Sekarang orang tak boikot dah. Tak ada dah pun banner tepi jalan tu boikot Yahudi, mana ada dah. Yang tukang pasang banner tu pun semalam dia beli KLC beratur depan sekali. Sebab kita tidak lama. Sebab apa tak lama? Sebab kita tak ikut cara Rasulullah. Kalau kita ikut cara Rasulullah, mesti lama, mesti hebat. Apa yang Rasulullah buat sebelum boikot Yahudi? Menyatu padukan umat Islam. Kita sekarang nak boikot Yahudi tapi tak menyatu padukan umat Islam. Bila nak berjaya? Boikot, sebelum boikot yang Rasulullah buat, satu padukan umat Islam. Sekarang umat Islam berpecah belah macam mana? Itu maksud saya. Mesti tiru Nabi dalam memboikot, insya-Allah berjaya. Saya kata dah dalam kuliah yang lepas, kerajaan mesti ambil alih perniagaan Yahudi di Malaysia. Beli, suruh mereka balik. Ambil saham Tesco. Baru kita boleh cakap untuk memboikot. Ambil saham Carrefour. Atau sekurang-kurangnya beli Giant. Kalau tak mampu beli Tesco, beli Giant pun jadilah, walaupun dia raksasa. Ambil kaedah itu, baru boleh cakap soal memboikot. Sekarang tidak, tuan-tuan. Sebab tu saya takut kita tak lama dalam proses memboikot. Itu maksud saya. Boikot mesti cara Rasulullah. Segala benda yang ikut cara Nabi mesti berjaya. Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia seorang menentang Israel, menentang Yahudi, tak menang Salahuddin. Tetapi dia buat bersama-sama dan menyatu padukan seluruh pemimpin Islam dalam perang salib. Akhirnya berjaya. Sehinggalah berlaku perang dunia yang pertama. 1909, 1911. Beratus tahun kerajaan Islam memerintah Palestin. Daripada tahun perang salib selesai, sampailah perang dunia yang pertama datang. Pada masa itu, pada tahun 1824 itu, sebelum 1897, minta maaf, 1897, Sultan Abdul Hamid, iaitu kerajaan Turki, Sultan Kerajaan Osmaniyah, telah didatangi oleh wakil Yahudi daripada Jerman, memaksa supaya dibuka pintu sempadan dan tanah kepada orang Yahudi untuk orang Yahudi balik duduk di Palestin. 1897. Sultan Abdul Hamid berkata, sekaki pun tanah Palestin tidak akan kuberi kepada Yahudi. Kerana mengambil kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, jangan biar seorang Yahudi pun walaupun sekaki dapat tanah di Baitul Maqdis atau di Palestin. Sultan Abdul Hamid tidak bagi, tuan-tuan. Usaha nak masuk untuk ambil alih Palestin bermula sebelum kejatuhan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah, pemimpinnya Sultan Abdul Hamid. Siapa yang mula-mula datang? Orang Jerman. Paksa Sultan Abdul Hamid terima dia punya konsulat daripada Jerman, buka di Istanbul. Paksaan yang keduanya ialah buka negeri Palestin, kami nak balik. Pada masa itu, tuan-tuan, umat Yahudi di Palestin ada, bukan tak ada, ada, tapi tak ramai. Pada tahun 1914 itu jumlahnya cuma berjumlah 56,000 orang saja. Tetapi itulah denak yang paling awal untuk membentuk satu kerajaan haram Israel. Pada tahun berlakunya perang dunia pertama itu, kerajaan Turki nak dibuat pembaharuan daripada sudut persenjataan dan sebagainya. Rakyat Turki bantah. Konon-kononnya itu adalah meniru cara Yahudi, meniru cara Kristian.
pemodenan angkatan tentera itu dianggap sebagai meniru kerajaan Kristian, maka berlakulah perang saudara di antara orang Islam sendiri di Turki yang melemahkan kerajaan Utsmaniyah hanya dengan alasan nak dimodernkan angkatan tentera. Ketika berlaku peperangan itulah Yahudi berjaya menyusup untuk masuk ke negara Palestin, kerana berlakunya pergolakan sesama orang Islam di Istanbul, di Turki. Sehinggalah pada 1924 kerajaan Utsmaniyah secara resminya tumbang daripada kerajaan khilafah, kerajaan yang bertunjangkan khalifah Islam, ditukar kepada kerajaan sekula pada tahun 1924 di bawah pimpinan Mustafa Kamal Atatürk. Dan Yahudi buat secara resminya boleh masuk ke negara Palestin ialah apabila Mustafa Kamal berjaya menumbangkan kerajaan Islam, dan dialah yang membenarkan Yahudi masuk ke dalam negara Islam Palestin. Pada tahun 1948, bila seluruh orang Yahudi daripada Eropah Mustafa Kamal benarkan masuk ke Palestin, sehinggalah jumlahnya meningkat ratusan ribu orang, dihalaunya, dibunuhnya umat Islam Palestin oleh orang-orang Yahudi, diambilnya negara Islam Palestin secara kekerasan, bila jumlah mereka meningkat kepada 600,000 orang. Asalnya 56,000, tetapi bila tumbang kerajaan Islam Mustafa Kamal ambil, dia meningkat kepada lebih 500,000 orang pada tahun 1948. Daripada mana Yahudi ramai datang ni Ustaz? Dibawa perpindahan besar-besaran daripada Jerman, daripada Portugal, daripada Rusia, daripada England, untuk balik ke negara Palestin, datang ke negara Palestin. Britain bagi tentera, apa tembak orang Islam, halau mereka, ni bumi kamu. Siapa yang bantu ni tuan-tuan untuk kemasukan Yahudi ni? Orang Islam juga, dia yang buat. Sehingga umat Islam pada masa itu 56% bumi Palestin dikuasai oleh orang-orang Yahudi, 44% orang Palestin tahun 1948. Maka pada 14 Februari 1948 PBB mengisytiharkan wujud negara baru namanya Israel. Jatuhnya ialah pada hari Valentine. Adik-adik yang sambut hari Valentine 14 Februari yang lepas, bukan setakat meraihkan kejatuhan kerajaan Islam Spanyol, sebenarnya juga meraihkan iaitu hari Palestin tumbang dan timbulnya negara haram Israel 14 Februari 1948. Sebab itulah menyambut hari memperingati kekasih Valentine Day itu haram disambut, kerana hari itu nak meraihkan kejayaan Palestin jatuh dan naiknya kerajaan haram Israel. Jadi tahun depan tu saya duk sambut dah. Tuan-tuan ada anak-anak yang ada kekasih anak-anak tuan-tuan tu, persetankan dengan hari Valentine tu. Tak payah nak bagi bunga, tak payah nak bagi kad, tak payah nak makan-makan, tak payah. Mana ada, ini hari nak memperingati kemenangan di Israel. Nak buat apa kamu sambut? Haram. Tak payahlah Valentine, nak nikah aja. Lepas tu Valentine apa lagi bini? Ini dah tua bangka mau Valentine lagi, ditangkap 52 tahun dengan pasangannya dalam bilik, dalam rumah sewa, dalam hotel, dengan alasan hari memperingati kekasih. Bulan Februari berzina sempena hari kekasih. Tuan-tuan tunggu bulan 11, berselerak budak-budak kena buang tepi jalan. Anak-anak luar nikah akan terbit dengan banyaknya, bulan 11 akan datang. Hasil daripada kerosakan yang berlaku pada hari Valentine 14 Februari yang lepas. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan, Yahudi buat sungguh. Sehinggalah tahun 1967 dia masuk ke Baitul Maqdis. Sebelum tu Yahudi tak berani usik Baitul Maqdis.
Sebab Baitul Maqdis yang ketiga tempat yang tersuci dalam Islam selepas Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Tapi pada masa itu umat Islam terlalu leka, Baitul Maqdis dia masuk, Al-Aqsa dia bakar. Buat pertama kalinya dia bakar pada tahun 1967. 1968 berlaku peperangan, akhirnya meningkat Yahudi daripada 56%, dia dapat 72% negeri Palestin dan 28% dapat dekat negara Palestin. Tahun 1994 bila buat perjanjian dengan Yasir Arafat, negara Palestin tinggal 20%, Israel naik sampai 80%. Sekarang 2009, tak berapa peratus lagi bumi Palestin dikuasai oleh orang Islam, yang lainnya semua dapat pada Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tahun-tahun saya nak sebut pada tuan-tuan yang saya berbual dengan orang daripada sebuah negara jiran yang belajar beberapa lama di Israel. Dia kata, ustaz, yang pertama ustaz, orang Yahudi dia cukup sinonim dengan angka 6. Kehidupan dia ialah 6. Apa benda nak buat pun 6. Kalau nak berperang pun 6 hari. Sebab tu ada peperangan 6 hari. Kunci je bang. Memang masuk ke depan, masuk ke sana tu. Dia nak dapat pahala lebih tu. Semalam kita baca 6. Angka 6 itu cukup dia minat. Apa benda dia nak buat pun dia utamakan 6. Ini sistem ataupun style Yahudi. Dia cukup seronok dan percaya dengan angka 6 ini. Satu. Yang kedua, sistem penempatan orang-orang Yahudi ini ustaz, dia di negara Israel Haram ini, dia bina penempatan mengikut asal usul keturunan Yahudi. Macam kita di Bukit Kemensah ni. Kemensah ni bukit ke Kemensah saja? Kemensah saja. Silap, sekarang ni musim bukit. Ya, Bukit Lanjan lah, Bukit Gantang lah. Tersasu-sasu juga saya ni. Bukit Kemensah juga. Dia kata macam kita di Kemensah ni, macam-macam orang duduk di sini. Orang Johor, orang India, orang Melayu, orang Kedah, orang Perak. Tapi di Israel, satu kampung Israel Yahudi, Yahudi Rusia. Kampung sana Yahudi Singapura. Kampung sini Yahudi Iran. Yang ini Yahudi Jerman. Dia tak campur Yahudi Jerman Rusia tak. Yang ini Yahudi ini, yang ini Yahudi ini, yang ini Yahudi ini. Ini bentuk penempatan Israel. Yang ketiga, kalau Israel itu orang profesional, Yahudi ini profesional saja sebab tu. Yang ini arkitek, semua arkitek. Yang ini doktor, semua doktor. Tempat tu doktor je, tak ada orang lain dah. Kalau yang ini penternak aja. Kalau yang ini peladang aja taman dia. Dia tak campur macam kita ni. Ini sistem bandaraya mereka ataupun sistem perkampungan mereka. Yang keempat, dia kata, ustaz, saya pergi ke rumah satu orang, saya terkejut sebab depan pagar rumah dia ada satu pokok yang sangat sinonim di Malaysia. Kalau pokok tu duduk di Bagan, saya tak heran. Nama pun Bagan Serai. Ini pokok serai ada di Israel, depan rumah orang Yahudi. Dia kata dia berhenti tengok pokok serai tu. Macam mana pokok serai boleh tumbuh di sini? Yahudi tu keluar tengok dia. Dia tanya, kenapa hang tengok? Dia kata, saya heran macam mana pokok ni boleh main sini. Dia kata sebab dia pernah mari duduk di Malaysia 3 tahun. Yahudi ni pernah duduk di Malaysia selama 3 tahun. Bila dia balik ke Israel, dia buat balik serai, tanam di Israel. Laki-laki ni tanya, kamu kerja apa di Malaysia? Dia kata, dulu saya kerja sebagai polis, askar British. Maknanya tuan-tuan, British dia jajah negara-negara Commonwealth. Bukan semua orang British yang datang. Yang datang itu ialah orang Yahudi, tuan-tuan.
Kalaulah dia boleh buat balik serai, letak di tempat dia di Israel, tuan-tuan boleh bayang tak apa benda yang dia tinggalkan di tanah Melayu sebelum dia balik? Kalau serai pun dia boleh hidupkan di Israel, apa yang dia tak tinggal di tanah Melayu sebelum dia balik ke negara dia? Mungkin sistem perundangan, mungkin sistem politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ini sistem yang mereka buat. Yang kelima, Ustaz, saya diarahkan oleh kerajaan saya supaya tidak menghebahkan apa jawatan saya, apa pekerjaan saya. Bila saya belajar di sana, jangan cerita apa pun. Ini rahsia kerajaan kita. Tetapi bila sampai di Yahudi, Ustaz, di Israel, hanya perlu 2 jam saja untuk korek semua rahsia, bocor semua rahsia, Ustaz. Kami pergi 28 orang, 2 jam saja rahsia kami bocor. Dengan 28 orang tu habis, Ustaz, 2 jam je. Saya kata macam mana dia buat? Allah, Ustaz, dia hantar pada kami perempuan, skirtnya panjang ni je, Ustaz. Duduk sebelah kami, pohonnya duduk sebelah pohon kami. Makan, duduk sebelah pohon dia. Sampai kami masuk bilik, pohon tu pun ikut sekali, Ustaz. 2 jam saja habis bocor dekat perempuan-perempuan ni. Yahudi mempunyai intelijen yang sangat hebat. Kami ni punya ditrain sebelum pergi, jangan buka rahsia, jangan buka rahsia. Dia mari sekejap je, Ustaz, 2 jam habis rahsia. Kamu dah cakap? Dah. Kamu dah cakap? Dah, habis dah, kata dia. Dia hantar perempuan je, tuan-tuan. Dan perempuan mereka tu cukup cerdik untuk dapat rahsia. Berapa banyak pemimpin-pemimpin negara Islam yang tewas dengan macam ini je, tuan-tuan. Sebab tu saya katakan tadi di surah Ayub 4, iman dan takwa itulah yang jadi benteng paling kuat. Kalau kita nak jadi pemimpin, kalau kita nak jadi apa, iman dan takwa tidak ada, tak boleh jadi apa, tuan-tuan. Tak boleh jadi apa. Dia longlai habis, dia lingkup habis. Yahudi bukan bodoh, tuan-tuan. Bukannya dia tak cerdik, dia bergerak dengan cara cukup halus. Dia kata, Ustaz, saya naik kereta kebal Yahudi. Kereta kebal Yahudi tu boleh pusing, Ustaz, bulat. Anak tembak belah mana pun boleh. Teknologi kereta kebal ni kalau nak balik dengan negara Ustaz sekarang, tak tahulah teknologi tu. Hak Ustaz sekarang ni, negara Ustaz sekarang ni dengan teknologi mereka dah ketinggalan beberapa puluh tahun punya teknologi. Budaya pemikiran mereka. Sebab tu mereka tak takut. Sebab kecanggihan pemikiran mereka itu. Teknologi yang mereka ada. Benda yang mereka ada. Yang ni yang orang Islam tinggalkan Quran. Bila dia tinggalkan Quran, Yahudi ambil, Yahudi ambil, Yahudi ambil. Sebab itu, Ustaz, di negara saya, orang Yahudi jadi penasihat. Penasihat negara saya semua bangsa Yahudi. Sebab itu negara ini dengan negara Ustaz 15 hingga 20 tahun membezakan. Kemajuan di negara saya dengan kemajuan di negara Ustaz 15 hingga 20 tahun bezanya. Sebab apa ambil Yahudi sebagai penasihat? Kerana orang Yahudi lah orang yang paling faham tentang Islam. Nak menjatuhkan Islam, nak merosakkan Islam, mesti faham Islam. Sebab itulah dia buat. Dia ambil penasihat Yahudi. Macam mana nak buat? Apa kelemahan orang Islam? Apa kekuatan orang Islam? Dia kaji betul-betul. Dia buat. Maksudnya mereka mengenali musuh, baru mereka buat. Kita ada mengenal musuh. Musuh kita yang sebenar pun kita tak tahu. Musuh kita jadi kawan kita, kawan kita jadi musuh kita sekarang. Yahudi tidak. Yang ke-8, Ustaz, Yahudi ni jahat macam mana pun dia, baik macam mana pun dia mesti ada benda nak ngenakan kita. Selagi mana kita bukan bangsa Yahudi. Hindu kah kita? Cina kah kita? Inggeris kah kita? Melayu kah kita? Baik macam mana pun dia mesti kenakan kita. Sebab pengajaran dalam kitab Talmud sebut, semua bangsa dalam dunia adalah binatang melainkan Yahudi. Ini pegangan bangsa Yahudi.
Semua bangsa dalam dunia ini bagi bangsa Yahudi adalah binatang. Yang tidak binatang hanyalah Yahudi je. Sebab itu boleh tembak budak-budak kecil sekalipun. Sebab budak-budak kecil itu pun adalah anak binatang. Jangan ada perasaan pada anak binatang. Kita punya duk kesian dekat bangsa Palestin, kena tembak budak baru lahir, kena tembak. Bagi bangsa Yahudi tak ada belah kasihan. Sebab itu binatang pada dia. Yang seterusnya, riba adalah satu amalan mereka, kewajipan kepada mereka, dan melaksanakan riba ke atas umat Islam adalah berpahala. Dia tanya pada saya, Ustaz, berapa puluh tahun dah orang Islam berperang dengan Palestin, dengan Israel? 73 perang, 82 perang, 84 perang. Perang tak habis. Termasuk perang yang baru ni 22 hari. Perang 22 hari. Mana ada perasaan belah? Ustaz tahu tak pasal apa tak ada belas? Tentera-tentera dia tak ada belah kasihan. Dia kata, Ustaz, askar-askar barisan hadapan Yahudi semuanya adalah anak-anak haram, anak-anak zina. Yang tidak ada mak, yang tidak ada bapa, yang tidak ada saudara mara, yang memang tak ada perasaan kasih dan sayang. Tuan-tuan tengok cerita Rambo. Rambo mana ada takut, mana ada senyum Rambo. Adik-adik dia mungkin tak kenal Rambo kot, dia kena pisau Rambo. Mana ada senyum Rambo. Dia tak ada belah, mana ada perasaan sedih. Mereka ambil anak-anak haram ni, anak-anak luar nikah ni, letakkan setempat, jadikan manusia yang betul-betul tak ada hati perut. Yang kamu kena baik pada kerajaan saja. Kerajaan bagi makan kamu. Kalau kerajaan tak bagi makan kamu, mampus kamu. Akhirnya jiwanya hanyalah untuk kerajaan. Sekarang bunuh orang Palestin, bunuh saja-saja, tuan-tuan. Macam kita ni, sejahat-jahat orang kita, dia ingat mak dia. Dia nak rompak satu makji. Bila dia nak rompak, makji ni macam mak aku. Kadang-kadang perompak tu tak jadi rompak. Dia fikir macam itu. Kadang-kadang dia nak rogoh perempuan, dia fikir juga, kalau adikku kena rogoh macam mana? Mungkin tak jadi dia. Pasal dia ada mak, dia ada kakak, dia ada adik, dia ada ayah. Tapi tentera Yahudi, dia nak fikir apa? Mak tak ada, bapak tak ada, adik tak ada, kakak tak ada. Dia sebatang kara, mampus nak jadi apa pun. Sebab tu dia tak ada perasaan untuk membunuh orang. Perasaan sedih, kesian, tak ada. Macam mana nak buat, tuan-tuan, dengan bangsa macam ini? Bangsa menganggap bangsa paling tinggi darjat dalam dunia ni. Segala benda yang halal, halal lah pada dia. Segala benda yang haram pun halal pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berbual dengan sahabat ni dekat-dekat sejam lebih, tuan-tuan. Benda rahsia banyak lah yang saya tak boleh sebut di sini, kerana melibatkan soal keselamatan dia dan negara dia. Tapi yang saya nak sebut pada tuan-tuan, Yahudi mengetahui rahsia, kekuatan, mentaliti, sikap, perangai, ekonomi negara-negara Islam. Dia tahu serba-serbi apa nak melemahkan umat Islam. Sebab tu dia mula-mula hantar pada umat Islam ialah makanan. Diberikan makanan kepada orang Islam, dibuatkan makanan yang kotak-kotak, yang campur dengan bahan kimia, yang lama-lamanya orang Islam tak boleh fikir dengan waras. Berpuluh tahun orang Islam duk makan benda-benda yang hebat yang dibuat daripada negara-negara yang hebat-hebat, negara Amerika ni. Bila makan barangan Amerika, bila hisap benda barangan Amerika, kita rasa hebat. Ditunjukkan bahawa pakai barangan ini hebat. Pakai baju mereka pun hebat, pakai seluar jin mereka pun hebat, makan cara mereka pun hebat, isap rokok cara mereka pun hebat. Dalam hebat-hebat itulah diletakkan macam-macam racun, benda-benda kotor di dalam dia, sampai menjejaskan umat Islam punya kesihatan. Tuan-tuan ingat Yahudi ni buat saja-saja ke, tuan-tuan? Dia kaji dulu setiap bahan perisa yang mereka buat dan mereka campurkan dalam makanan.
Yang kedua, dia kata dalam proses pemakanan itu dihantar kepada negara-negara Islam, makanan yang paling busuk dan buruk sekali untuk negara Islam, yang paling baik-baik semua untuk negara kafir. Termasuklah dia kata kismis itu. Yang sampai pada kita kismis daripada Amerika itu tuan-tuan, yang paling buruk sekali lah. Yang itulah yang tuan-tuan buat jampi anak-anak, doa selamat lah, doa terhati lah, apa lah. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, cari kismis merah, cari kismis Iran yang Nabi sebut, kismis merah yang kita duk cari sekarang di kedai-kedai duk jual dalam kotak kecil tu, bukan hak Ustaz Ismail kamu punya tu, bukan. No, tuan-tuan carilah nama dia, mula pada huruf L, hujung dengan huruf G, dengan huruf O. Itu adalah kismis daripada Amerika yang paling busuk sekali tuan-tuan, yang tak ada nilai dah. Yang itulah yang dihantar kepada umat Islam, yang kita makan. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar, Yahudi akan membuat riuh. Tuan-tuan rujuk dalam surah Fussilat, wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah Ta'ala sebut macam mana orang kafir merosakkan umat Islam dengan meninggalkan Al-Quran. Kenapa tahun 1967 dia serang Baitul Maqdis dan dia menyerang Masjid Al-Aqsa? Kerana pada masa itu semua umat Islam sedang riuh, tidak ada lagi sensitif dan tidak ada rasa sensitivity kepada Islam. Tahun 60-an itulah umat Islam lupa kerana Yahudi menghantarkan dengan budaya ego-ego. Yahudi merosakkan kita, yang pertama tadi dengan makan, yang keduanya dengan ego-ego, muzik. Semua tahun 60-an orang lupa tentang Yahudi. Orang tak kisah sebab negara-negara Islam sibuk dengan The Beatles. Semua nak jadi The Beatles. Pakaian pun pakaian Beatles, cara hidup pun cara hidup ego-ego, pok ye-ye. Semua nak jadi, lupa tentang soal agama. Tuan-tuan ingat balik gambar tuan-tuan tahun 60-an, cuba pergi tengok kenangan-kenangan dulu, perhati balik. Semalam kita baca surat khabar Kosmo semalam, tengok satu orang meninggal dunia, orang besar meninggal. Tengok gambar dia tahun 60-an, dia dengan isteri dia, macam mana pakai. Patut gambar tu tak payah sia dah, kawan dah mati. Yang paper dia pun satu. Tengok gambar isteri dia pakai macam mana. Saya tak gamak tengok, walaupun gambar tu tahun 60-an, tapi tak sesuai ditayangkan gambar itu. Gambar lama, isteri pakai cukup seksi. Tuan-tuan cari surat khabar Kosmo semalam. Dia dah meninggal, baru meninggal, tunjuklah gambar hak elok-elok. Gambar hak lepas-lepas tu tak payah. Pada masa itu habis orang kita ni pakai ni macam Yahudi semua. Semua datang, The Beatles datang, Rolling Stone, semua tu dia ada gegur, ketuk-ketuk badan ni. Orang India pun jadi gegur tuan. Hindustan pun habis. Semua nak jadi I wanna all your hand, deko abto mushko nahi rekabel ai, semua nak jadi. Syami Kapoor tu pun nak jadi juga tuan-tuan. Tengok tahun 1968 Brahmachari tu. Dia menari gede-gede. Tak ada lah image India dalam cerita Brahmachari tu. Semua gugur lah. Jika tere mere pyare ketel ai. Betul kan? Kita kena tanya penulis lirik kita. Bila mari 70-an, dia tukar daripada gogo, dia tukar pada hippies, Woodstock. Semua rambut panjang. Beatles pun jadi rambut panjang dah. Dulu Beatles rambut pendek, mari 70-an dia jadi rambut panjang dah. Jadi spek mata bulat lah, hitam spek mata, rambut panjang dah. Apa? Dadah. Apa? Dadah. Tahun 70-an Yahudi hantar dadah. Tahun 73 dia start berperang dengan Palestin, berperang dengan Mesir. Tahun 73 pun orang tak ambil kisah, kerana Yahudi dah menghantar dadah. Sampailah umat Islam leka dengan dadah. Bermula dadah ni tahun 70-an, tahun 60-an tak ada lagi dadah tuan-tuan. Budaya inilah budaya yang sampai seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia di muka bumi ni semuanya jadi hippies, Woodstock. Budaya seks bebas, jenis tak mandi punya ni.
Rambu-ramba punya beg, baju rambu-ramba seluar meleret jalan, sapu habis sampah. Ini tahun 70-an. Kesan dia bukan pada negara Islam. Saya kata satu dunia. Orang India pun yang kuat berpegang pada India pun tewas dengan Yahudi. Itu yang datang Dum Meredum itu. Dave Anand dengan Zinat Aman. Dum Meredum Hari Rama Hari Rani. Gambaran masyarakat pada itu terlalu hidup bebas. Yahudi bawa seks bebas. Tahun 80-an dia datangkan rock. Terima kasih. Itu pun dapat Datuk. Oh memang tuan-tuan. Rock. Habis orang jadi rock. Mai 90-an dia perkenalkan muzik yang baru, yang lebih kegagaban. C-I-N-T-A C dia terangkan. Semua jadi rap. Jangan kita ya Allah. Semua duk gini apa? Dia mari tahun 2000 dia memperkenalkan budaya indie. Underground, indie jenis meleleh. Semua buat dengan syabu, tangkap lentor semua. Kasih janganlah engkau pergi. Ya Allah, lembeknya pun orang minat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok lagu-lagu tu sekarang ni. Semua orang minat. Jangan kau cintakan aku. Ya Allah, apa benda dia cakap pun orang minat. Lantaklah Gaza kena bom ke apa ke, aku nak buat. Sampaikan nak sayang pada Gaza pun kena buat konsert hari ni. Saya cukup tak seronok tuan-tuan nak cari kutipan untuk Gaza buat konsert amal, konsert mengenang Palestin. Ya ke? Itu bukannya nak tolong orang, itu nak seronok. Tak memadai pergi ambil serban Yasir Arafat tak atas bau. Kita sokong Palestin. Lepas tu campur lelaki perempuan. Itukah caranya disuruh agama? Tak Islamik langsung. Yang betul-betul macam mana perjuangan kita. Bukan dengan cara baca puisi, perempuan panggil menyanyi, panggil rohani menyanyi. Kita tolong Gaza, tolong Palestin. Terima kasih. Dah habis. Yahudi kata kamu nak marah aku, tapi kamu ikut cara aku. Sama je tuan-tuan, tak ada apa bezanya. Buatlah cara Islam. Kekalkan kunut nazilah, kekalkan bacaan Yasin, kekalkan semayang hajat. Sekarang masjid tak buat dah bacaan Yasin, semayang hajat tak buat dah. Kenapa tak buat? Teruskan kunut nazilah, teruskan tiap-tiap kali lepas semayang Jumaat, semayang hajat lagi. Sebab Allah janjikan bahawa dalam Quran surah Al-A'raf ayat 167 Allah Ta'ala kata Yahudi dan bangsanya akan tetap dihinakan oleh kamu selama-lamanya. Allah sebut dalam surah Al-A'raf 167 terang-terang Allah kata Yahudi boleh dikalahkan tapi melihat kepada iman dan cara kita. Kalau cara kita nak mengalahkan Yahudi pun dengan cara Yahudi, tidak dengan cara Islam, bila kita nak dapat mengalahkan Yahudi? Nak mengalahkan Yahudi dengan senjata Yahudi, muzik, tak mahu tuan-tuan. Muzik itu pun satu senjata mereka terang-terangan untuk menjauhkan Islam dan umat Islam daripada Islam. Gunakan pendekatan yang lain. Salahuddin tidak pernah menggunakan muzik untuk menunjukkan kebencian dia kepada Yahudi. Sebaliknya menggunakan pendekatan senjata dan boikot untuk menentang Yahudi. Ini yang kita sama-sama fikir, buat untuk umat Islam berfikir dan bertindak. Kita tak boleh nak pergi hantar jet ke apa untuk mereka, tetapi memadai untuk kita semayang hajat tak tinggal. Kalau masjid tak buat, kita buat di rumah. Kalau masjid tak buat di masjid, kita buat di masjid seorang-seorang pun memadailah. Jangan orang tak buat langsung, kita pun tak buat. Kamu tak ada semayang hajat untuk Palestin ke? Tak payah. Aku pun tak payahlah. Biar orang lain tak payah, tapi tetap kita istiqamah buat. Saya dah kata dah tadi, sumastaqamu, mesti buat dalam keadaan istiqamah. Baik. Segala qaul tersebut adalah dhaif. Sedangkan yang mu'tamadnya ialah qaul yang telah disebut sebelum ini, iaitu majhul kita.
Pelbagai pendapat tentang roh duduk dalam kubur. Jawapan paling mudahnya, kita tak tahu. Nabi kata memang roh masuk balik. Cara dia masuk duduk dalam badan macam mana, wallahu a'lam. Tak ada siapa tahu. Dipanggil apa? Dipanggil majhul. Tak tahu. Oleh sebab itu, tidak sunat kita menuntut untuk mengetahui sedemikian. Bahkan hukumnya menjadi makruh, kerana tidak ada satu nas pun daripada syariat yang menjelaskannya dengan sarih macam mana cara roh masuk di dalam kubur. Yang wajib kita percaya, roh datang balik. Macam mana dia masuk, macam mana dia dapat nikmat, macam mana dia duduk, kita tak tahu. Saya selalu sebut pada tuan-tuan tentang majalah Mastika. Ya, tentang majalah Mastika, duk cerita pengalaman orang, pengalaman Mak Ji, Pak Ji, isteri Pak Ji. Bila Mak Ji datang baca Yasin, buat tahlil, isteri saya datang malam tu bawa kawan-kawan dia duduk sama-sama baca Yasin. Betul ke? Kenapa tak refer kepada Quran? Ada tak Quran kata roh balik? Tak ada. Tapi ustaz, ini pengakuan satu Pak Haji ustaz. Lantaklah dia Pak Haji ke Pak Haji ke, apa-apa aja lah. Quran kata tak ada, tak ada lah. Mungkin jin ustaz. Kalau jin kok betul. Roh dah tak ada urusan dengan dunia. Roh di alam rahim tak ada urusan dengan dunia. Roh ketika duduk dalam jasad sekarang ada urusan dengan dunia. Roh kalau sudah berpisah dengan jasad, dia sudah di alam barzakh. Dia bukan di alam dunia. Dia tak ada nak balik baca Yasin, pi kenuri doa selamat dan sebagainya. Ada ustaz macam dia mati ustaz. Lepas-lepas dia mati ustaz, orang kampung jumpa dia bawa pokok ketapang. Orang kampung jumpa dia tengah nunggu bas waktu maghrib. Padahal dia dah mati ustaz. Ya, apa okey. Padahal dia dah mati dah ustaz. Itu mungkin jin, mungkin qarin, atau mungkin hantu raya. Mungkin dia membelah. Dia belah jin. Jelmaan jin tu menyerupakan wajahnya supaya menimbulkan fitnah pada orang kampung. Dia tu jahat, belah hantu, hantu dia berjalan. Tuan-tuan, kalau orang mati, tuan-tuan jangan kata hantu dia keluar, hantu dia datang balik, hantu dia ganggu orang. Itu fitnah pada si mati. Mungkin jin itu menjelmakan mukanya macam muka orang mati. Tujuannya supaya orang kampung benci pada keluarga si mati, memfitnah pada si mati. Kalau berlaku dalam taman tuan-tuan, kampung tuan-tuan, sesudah kematian seseorang, rohnya berlega-lega, tuan-tuan jangan kata roh si fulan balik, roh si fulan balik. Mungkin setan menjelmakan wajahnya supaya tuan-tuan membuat dosa kepada si mati. Tugas tuan-tuan baca Yasin je. Satu kampung saya duduk dulu, lepas satu hamba Allah mati, pocong jalan dalam satu kampung. Saya mengajar. Dia kata, ustaz macam mana ustaz, kami dah tak aman ustaz. Lepas-lepas isyak semua orang balik ustaz. Pocong pukul 11 ke 12 buk berjalan. Habis orang tak berani keluar ustaz. Alhamdulillah saya kata. So kurang-kurangnya tak ada siapa nak merempit lah. Budak-budak pun tak berani lepak di pondok bah lah. Pocong lalu. Itulah kebaikan pocong. Ya, pencuri tak berani nak mencuri. Kan baik tu tuan-tuan. Biarlah. Tapi tak aman lah ustaz. Isteri takut, anak takut. Baca Yasin 3 kali dah. Satu kampung panggil baca Yasin di masjid, larilah pocong tu. Macam yang berlaku di Johor baru ni, yang mereka buat pocong 3-5 beranak tu. Itu saka tu. Cara perubatan bid'ah dan khurafat membuang saka. Itulah dia. Mungkin mereka ni ada saka, Tok Bomo tu kata nak buang saka, kita kapankan saka tu. Buh batu, buh batang pisang, buh apa, dibalut dengan kain kapan, tanam dalam sungai. Ini hukumnya bid'ah, khurafat, syirik, semuanya ada. Bukan macam itu buang saka tuan-tuan. Dalam Islam saka maka ni kita sebut syaitan lah. Kalau tok nenek kita mati,
Bomo-bomo selalu kata ini saka dia lah datang ni, suruh kamu ambil. Nak ambil ke tak nak ambil? Tak payah ambil tuan-tuan kalau betul. Kadang-kadang tok nenek kita tak ada saka pun, tetapi saja setan datang nak menjadikan kita memfitnah tok nenek kita. Kalau ada gangguan di rumah tuan-tuan, saya sebut selalu pada tuan-tuan, jangan tinggal surah Al-Baqarah. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari habiskan Al-Baqarah. Kalau boleh seminggu tiga juzuk ataupun satu surah Baqarah tu pulanglah. Nak buat dalam sebulan ke, nak buat dalam sehari ke, nak buat dalam seminggu ke, bacalah Al-Baqarah. InsyaAllah setan tak datang, jin tak datang tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duk ambil, duk belak, ataupun jangan duk kena ambil rambut, bulu hidung, bulu misai, bulu janggut, bulu dada, bulu kemaluan, bulu kaki, kuku, darah, kuku kaki, kambing seekor, nak jamu pada tok nenek. Bid'ah dan syirik perbuatan tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu semayang rajin-rajin, baca Quran rajin-rajin. Tak boleh lawan tuan-tuan menatang setan ni. Lawan. Kalau tidak tuan-tuan akan buat amalan-amalan yang menyesatkan. Dengan tuan-tuan kata roh dia balik, roh dia balik, roh dia balik. Roh takkan balik ke dunia ganggu tuan-tuan. Kalau betul dia balik itu, kadang-kadang jin memfitnah dia supaya tuan-tuan mengumpat kepada si mati. Ini peranan jin. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Setan ini adalah tugasnya menyesatkan kamu, dan sesungguhnya berapa banyak manusia telah disesatkan oleh syaitan, tidakkah kamu memikirkannya? Ini semua setan belaka tuan-tuan untuk memfitnah tok nenek kita. Baik, yang terakhir, setengah ulama telah mengharamkan, dan sebab itulah berkata Syekh Junaid, roh itu adalah satu yang memberi bekas oleh Allah Ta'ala dengan mengetahuinya, sedangkan dia tidak memberitahu tentangnya kepada seseorang pun daripada manusia. Oleh itu, tidak harus seseorang hamba membicarakan bab roh selain apa yang mereka tahu tentang roh yang disebut oleh Allah di dalam Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada, dan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahawa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kalau Nabi pun tak dapat maklumat daripada Allah tentang ruh, apatah lagi manusia biasa macam kita. Maka janganlah saudara sekalian cuba-cuba membicarakan hakikat ruh. Jika saudara berbuat demikian, barangkali saudara menjadi sesat lantaran ada manusia yang cuba membicarakan ruh, maka dia gagal mendapatkan hakikat, maka jadilah sesat. Seperti dia berkata ruh itu qadim, atau dia berkata ruh itu juzuk daripada qadim. Ada pula yang berkata ruh itu Tuhan, ada yang berkata ruh itu Allah. Seperti dia berkata anallah, 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 anallah. Orang yang berzikir anallah, anallah, anallah adalah sesat dengan sesat-sesatnya. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Ada apa-apa soalan? Baik, ada beberapa soalan yang dihantar pada saya tentang masalah syubhah dan masalah haram. Syubhah pun jelas, haram pun adalah jelas, halal pun jelas. Halal jelas, haram pun jelas. Jadi kalau yang tak jelas itu dipanggil sebagai syubhah. Meninggalkan syubhah itu lebih afdal. Rasuah itu apa? Rasuah ni macam-macam jenis. Ada rasuah yang melibatkan kerja, ada rasuah yang melibatkan upah, ada rasuah yang minta, ada rasuah yang tak minta. Rasuah yang terang-terang ialah rasuah yang minta. Kamu nak benda ni, kamu bagi dekat aku, banyak ini aku luluskan. Itu rasuah. Tapi kalau tuan-tuan tak minta, dia bagi, dia hantar dekat ofis kita satu hamper raya Cina, boleh ambil dengan syarat semua makan. Pasal kita tak minta. Jangan tuan-tuan bawa balik seorang-seorang. Syarat yang kedua, boleh ambil dengan syarat apa yang dia bagi itu bukan satu perkara yang menjadikan tuan-tuan memberi keutamaan pada dia selepas ini. Kalau dia datang bulan depan, dia kata, encik, itu sudah makan ke awak punya hamper? Sudah? Ini tolong tengok ini. Atau okey, ambil nombor dulu beratur sana.
Tapi kalau tuan-tuan dah makan, walaupun tuan-tuan tak minta, tengok toki tu datang, toki sini, tak payah ambil nombor, toki baik punya orang, itu baru jatuh rasuah. Kalau dia bagi, ambil lah, lantak je lah. Tapi syarat pertama saya katakan tadi, ramai makan. Yang kedua, jangan bagi keutamaan pada dia. Sudah makankah itu kacang boreng punya? Sudah makankah? Sudah? Sedap kah? Biasalah. Boleh tengok awak punya bolang ah. Nombor ada? Buat tak ambil, pergi ambil nombor, beratur ikut nombor, tunggu sampai nombor dipanggil. Itu kacang sudah makan. Makan-makanlah, dah jadi taik dah pun, nak duduk di belakang. Kalau tuan-tuan boleh cakap macam itu, silakan. Tapi kalau agak-agak tak boleh, tinggalkan benda itu, lagi bagus. Kerana itu dipanggil sebagai syubhah. Jadi benda haram, dah jelas haramnya. Benda yang tak berapa nak kata haram, tak berapa nak kata halal, tuan-tuan tinggalkan, itu lebih warak. Nama barang itu ialah syubhah. Daripada syubhah, lama-lama jatuh pada haram. Man waqa'a fi syubhah, waqa'a fil haram. Sesiapa yang terlibat dengan syubhah, dia juga akan terlibat dengan benda haram. Sebab itu mengelak daripadanya lebih afdal dan utama. Baik, ada masalah? Ya. Tentang Israel, ya. Ya. Balik batu dah pokok, ya. Pokok gharqad. Wallahu a'lam. Pokok gharqad ni pokok kayu besar. Bukan pokok serai. Pokok gharqad ni maknanya pokok kayu yang besar. Dia takkan bantu tentera Islam. Pokok lain pun bantu. Pokok lain bagi tahu dekat tentera Islam, belakang aku ni ada musuh Yahudi, bunuh dia. Yahudi bersembunyi di sebalik batu. Batu bercakap, belakang aku ni ada Yahudi, bunuh dia. Pokok yang tak bantu ya, satu pokok namanya gharqad. Yang ni yang tak bantu. Yang lain semua bantu. Ini hadis sahih menceritakan tentang peperangan. Okey ustaz, dalam hadis tu dia kata orang Islam berjaya menewaskan Yahudi. Kenapa Israel tak berjaya ditewaskan oleh Mesir, Syria, Jordan dalam peperangan 1948, 1968, 1967 atau 1973? Tuan-tuan balik pada sejarah. Kenapa Mesir tewas dengan Israel dalam peperangan 6 hari? Kenapa tewas dengan Israel, Jordan dan Syria? Balik pada sejarah. Peperangan yang meletus di antara Mesir dengan Israel pada masa itu bukan kerana perang fi sabilillah. Peperangan kerana nak merebut tulisan Suez, menjaga Suez. Amerika nak Suez itu dikontrol oleh Port Amerika, tetapi Britain pun nak Britain menguasai tulisan Suez dengan kroni daripada Mesir. Sebab itulah Amerika gunakan Israel, Mesir gunakan Britain menggunakan Mesir. Peperangan itu meletus bukan kerana nak membebaskan Palestin daripada Israel, semata-mata nak menyelamatkan tulisan Suez. Sebab itu peperangan itu tidak memberi kemenangan kepada tentera Mesir, kerana perjuangan itu bukan kerana Allah. Begitu juga dengan peperangan 6 hari dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buka dalam sejarah, Jordan dan Syria melambat-lambatkan kemarahan tentera-tentera Islam daripada Iraq. Tentera yang datang daripada Iraq minta nak gunakan negara Israel sebagai satu jalan untuk pergi serang Israel. Jordan dan Syria melambat-lambatkan kemasukan itu. Sedangkan tentera daripada Iraq yang nak sampai ini adalah tentera-tentera yang sangat terlatih. Sebaliknya Jordan dan Syria menghantar tentera-tentera askar simpanan untuk menentang kerajaan Israel. Bukan tentera elit, bukan tentera terlatih, tentera wataniah tuan-tuan. Mai senapan patah ni saya ni. Sebab itu peperangan itu tidak memihak kepada tentera Islam dan negara Islam, kerana bukan semata-mata kerana Allah. Yang Nabi maksudkan dalam hadis tadi ialah perjuangan yang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita duk tunggu dan kita kena yakin, seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam juzuk yang ke-9 surah Al-A'raf. Saya sebutkan tadi, kemenangan mesti datang dan kemusnahan mesti sampai kepada orang-orang Yahudi, dan kemenangan mesti datang pada orang-orang Islam. Tapi asas perjuangannya ialah kerana Allah. Yang berlaku sekarang bukan kerana Allah, lebih menjurus kepada penguasaan ekonomi, minyak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya.
Ya. Sebab saya setuju pribadi, saya tidak main. Saya setuju tidak main sebab menangan itu akan pasti. Ya. Pada akhir. Yang berlaku sekarang yang begitu kurang di sana juga nak mengukuhkan bahawa Abu Zaman memang sudah berada Sedang dalam proses lah. dalam proses di Ya. Jadi kami harus tanya ke komisar apakah yang perlu kita buat kemenangan mungkin tidak akan berboleh. Ya. Yakin kemenangan akan datang. Baik, saya sebut pagi tadi di surah Ayyub 4. Khalid Al-Walid di dalam peperangan dia ada empat unsur yang dia pegang sampai tentera dia tidak pernah tewas bila diutuskan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Khalid menjadi panglima. Unsur yang pertamanya ialah iman, taqwa, wawasan dan strategi. Yang pertama iman, dia bentuk tentera dia kuat, yakin pada Allah. Yang keduanya ialah bertakwa, semua tenteranya taat pada Allah. Yang ketiganya apa? Wawasan, nak menang, nak tegakkan Islam. Yang ketiganya, apa cara nak menegakkan itu dipanggil sebagai strategi. Dalam strategi itu ada 9 benda yang digariskan oleh Khalid Ibn Walid. Sudah terang dah tadi. Kemenangan yang pertamanya datang daripada dalam hati. Kalau hati kata kalah, memang kalah lah. Yang kedua, Khalid Al-Walid punya prinsip, berundur sementara untuk menang, lebih baik marah untuk menang tapi kalah. Berundur sementara untuk menang, susun strategi lain, kemudian datang balik attack. Itu style Khalid Ibn Walid. Yang ketiga saya dah sebut, yang keempat saya dah sebut di Ayyub 4 tadi. Yang kelima saya tak sebut. Yang kelima, strategi Khalid itu apa? Kemenangan itu adalah hasil. Kemenangan itu adalah hasil. Yang paling penting ialah cara untuk menghasilkan kemenangan. Jangan hanya nampak nak menang. Menang tu natijah ataupun hasil. Sebelum menang tu mesti ada apa benda untuk menang. Yang ni dinamakan strategi tadi. Kita menunggu saat Yahudi tewas. Adakah kita menunggu saja? Kita akan menang, itu hasil. Sebelum menang itu apa yang perlu kita buat? Yang ni pegangan Khalid Ibn Walid. Jangan hanya bercakap soal nak menang, tapi kalau duduk di kedai kopi, bila nak menang? Kalau negara kita masih duk beli senjata daripada Amerika, bila nak menang? Sudah sampai masanya pembiayaan dan bajet yang besar untuk pertahanan, untuk mengkaji mereka membina sistem pertahanan negara-negara Islam sendiri yang tidak menggunakan sepenuhnya teknologi daripada Barat dan kuasa-kuasa Yahudi. Sekarang Yahudi nak bimbang apa? Tentera dapat latihan daripada Yahudi. Sistem risikan Yahudi. Helikopter daripada teknologi Yahudi. Kapal terbang daripada teknologi Yahudi. Sebab itu bila negara Islam kaya sekalipun, mampu membina angkatan besar sekalipun peperangan, dalam angkatan perang, dia tak takut sebab rahsia senjata kamu dalam buku manual aku. Kapal terbang kamu dalam buku manual aku. Aku tekan satu butang, terempas kapal terbang kamu. Jangan hanya bercakap soal menang. Nak pergi ke hasil itu apa buat. Jadi inilah yang Nabi suruh buat. Saya katakan tadi, perpaduan umat Islam, penyatuan umat Islam, ekonomi bangunkan. Rasulullah dah buat kan? Penyatuan umat Islam, pembangunan ekonomi Islam, umat Islam, dan alternatif kepada segala barang Yahudi. Cara Yahudi, pemikiran Yahudi, cari alternatif lain. Tolak Yahudi, ambil Islam. Lama-lama Yahudi lingkup, tuan-tuan. Sebelum perang pun lingkup dah. Lingkup daripada segi moral. Bila moral dah lingkup, maka peperangan sebenar pun akan lingkup. Inilah yang Rasulullah buat ketika mengalahkan Yahudi. Inilah yang Umar buat ketika mengalahkan Yahudi. Tuan-tuan kena ingat, Umar pergi ke Baitul Maqdis untuk ambil alih negara daripada tangan Yahudi. Dia hanya pergi 2 orang saja. Dia tak perlu membawa angkatan besar, tuan-tuan. 2 orang je dia pergi. Dia baca khutbah lagi.
Baca khutbah lagi, orang Yahudi dengar khutbah Umar Al-Khattab. Umat Kristian, umat Islam, umat Yahudi, ingat kita semua dapat Nabi yang sama. Orang Kristian mendapat Nabi Isa tu pun Nabi kami. Kita sama semua. Kita Allah Tuhan kita. Sampai sekarang pesanan Kristian itu, pesanan Sayyidina Umar masih diingat oleh orang-orang Kristian di Baitul Maqdis. Sebab itulah apabila orang-orang Islam diburu oleh orang-orang Palestin, orang-orang Yahudi, lari bersembunyi dalam gereja-gereja orang Kristian, paderi Kristian tak bagi tentera Yahudi masuk, tak bagi masuk, tak bagi bunuh, malah mereka bagi makan pejuang-pejuang Islam dalam gereja. Sebab khutbah Sayyidina Umar itu yang mereka adalah pegang sungguh-sungguh khutbah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ayat ni yang saya katakan tadi, strategi ataupun penghasilan itu. Jangan hanya menampak kemenangan tanpa berusaha. Mesti ada usaha yang bersepadu untuk menang. Jadi kalau satu negara buat sistem boikot, satu negara Islam buat sistem ketenteraan, satu negara Islam memperkenalkan ekonomi, semua negara akan bergabung. Di mana usaha ini? Usaha inilah yang dibuat dalam musim haji. Manafi'u linnas liyashhadu manafi'alahum. Cuba tengok dalam musim haji, kapal terbang Islam, pilot Islam, pramugari Islam, makanan semua Islam. Daripada Amerika nak buat haji pun pilot dia kena Islam. Daripada Indonesia nak buat haji, pilot dia pun kena Islam. Tak boleh pilot itu kafir sekalipun. Sampai di Madinah, tengok-tengok pilot bukan Islam, halau balik serta-merta. 400 jemaah haji balik ke Jakarta, tukar pilot baru datang mendarat balik di Madinah. Menunjukkan kalau kita boleh buat macam itu, tuan-tuan, lama dah umat Islam menang. Duduk di Mekah, Madinah, semua barangan Muslim, hotel Muslim, makan Muslim, insurans Muslim, pengangkutan Muslim, minyak Muslim. Tapi bila balik ke negara masing-masing, sifat kemusliman itu sudah hilang. Dia hanya bertahan 60 hari waktu haji saja. Yang tu yang tidak mencapai target haji sebenarnya. Ya Allah sebut liyashhadu manafi'alahum. Baik, cukup tuan-tuan, letih. Saya nak pergi Mina orang. Mina untuk ustaz ke untuk siapa? Rahsia lah. Saya nak pergi Wangsa Maju, nak Mina untuk staf saya. Ada satu orang di Wangsa Maju, seksyen 10 apakah, pukul 12 sejanji. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Kuliah kita pada pagi ini kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Semalam pun 2 jam duduk, dan pagi ni pun 2 jam duduk sila ni. Boleh bertahan ni, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kesihatan pada kita dan kebaikan pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.